Wan, tengok apa tu? Tak, ni piala ni ada logo MDRA ni. MDRA ni apa benda? MDRA MDRA. Din, Ha, boleh terangkan sikit tak apa MDRA? MDRA. Kau nak tahu kan? Ya. MDRA ni sebenarnya short form untuk Malaysia Drag Racing Association Okey. ataupun Persatuan Sukan Drag Malaysia. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu dia lah. Diserajui oleh pelumba drag ni. Okey. Ni dalam persatuan tu, majoriti dia adalah pelumba sendiri. Okey. Jadi mereka ni ada pengalaman lah. Dah lama berlumba kan. Okay. So, jelas? Jelas. Ke ada nak tanya lebih lanjut pasal MDRA, mungkin Gobek boleh jawab ke? Tak ada jawab? Tak adalah, itulah dah tengok MDRA ni kan, nak tahulah apa fungsi dia. Yalah. Apa fungsi dia kan. Fungsi dia untuk, yelah, dia ada hala tuju dia sendiri kan. Hala tuju dia sebenarnya kan, dia nak naikkan balik sukan drag Malaysia ni. Menaikkan martabat. Dia nak menaikkan dan memartabatkan balik sukan drag Malaysia ni. Sebab selama ni dah suam lah, kata suam kan. Tak ada suap. Diorang ni sendiri dragster. Okey. So rasa diorang createkan satu macam community Okey. untuk naikkan balik benda ni. Jadi mudah untuk masing-masing ni berinteract. Okey. Okay, selain daripada tu ada tak lagi ni? Ada dia MDRA ni dia nak selaraskan peraturan-peraturan drag kat Malaysia ni. Dia nak selaraskan sebab sebelum ni macam organizer A, organizer B, organizer C, masing-masing ada rules masing-masing. Jadi dragster jadi susah bila masuk. Organizer A rules macam ni, organizer B rules macam ni, organizer C rules macam ni. Jadi preparation untuk diorang ni agak susah lah. Jadi MDRA ni dia main peranan untuk selaraskan semua peraturan dalam bagus lah dia tu. khas untuk organizer. Itu dia punya Organizer dan juga dragster lah. dragster kena ikut lah. Kena ikut lah apa rules yang dah ditetapkan. Selain daripada tu, apa lagi fungsi dan hal tuju MDRA ni? Daripada tu MDRA dia selain daripada selaraskan peraturan undang-undang tu dia akan uruskan semua rekod-rekod timing yang dah dicatat oleh dragster ni. Macam Malaysian Book of Record lah. Lebih kurang macam tu lah. Akan dimasukkan dalam database MDRA ni. Contoh dia, kalau dulu Amir Gobek dia buat timing kategori dia berapa meh? 10.5. 10.5 lah laju tu. Apa bukti dia? Bukti tak ada. Ni salah satu contoh. Dia dah pergi buat timing susah-susah tapi bukti tak ada. Jadi apa yang kita akan buat, MDRA akan buat database yang mana kita akan masukkan data tu dalam website. So that after 10 years, after 20 years, dragster masih boleh tengok lagi record tu. And then record tu semua akan verified by MDRA punya steward sendirilah. Untuk make sure dia follow certain standard, and then record tu baru boleh masuk dekat dalam kita punya so-called Malaysian Book of Record untuk race track. Dia kena follow rules yang dah ditetapkan untuk dia valid masuk dalam rekod tu. Kita tak nak lah contoh dulu Amir dia pakai minyak M1, dia buat time dapat 10.5. Tapi peraturan kita sekarang kita wajibkan pakai RON. 20 tahun lagi belum tentu kita boleh pecahkan dia punya rekod dia ni. Betul tak? So itu antara langkah-langkah yang MDRA akan ambil lah. Faham. Untuk selaraskan dan untuk keep data catatan masa yang dragster kita dah buat. Baru-baru ni saya ada dengar MDRA cuba nak menjaga kebajikan dragster kat Malaysia ni. Cuba terangkan sikit. Tentang kebajikan dragster kan. Belum ni MDRA ada buat perjumpaan dengan Pekeso. It's okay. Kerana Pekeso bagi tahu Pekeso boleh melindungi dragster ni. Bukan hanya pada para pekerja, para pelumba macam dragster ni pun boleh. Jadi tak kira daripada peringkat umur, as long as dia join dalam drag ni, dia masih dijaga, dilindungi lah oleh Pekeso. Yang satu orang kata satu news yang baik lah. Dan yang best dia lagi, dia punya caruman dia serendah RM23, 30 sen setahun. Bukan sebulan setahun. And then you get covered for I rasa
dia punya MC kalau ada kemalangan waktu berlumba, and then ada hairat kematian kalau ada berlaku kematian, dan juga kalau tak silap ada dibayar wang pencen. Lagi bagus. Wang pencen ni dia akan berikan kepada waris. Jadi sekarang ni dan selepas ni InsyaAllah nasib Dragster kita akan lebih terbela lah. Kalau tak sebelum ni kan even tu ada insurans apa semua tapi tak se ekstensif apa yang Perkeso ni boleh bagi. Yalah. Ini benda yang sangat baik lah. Betul. Perkembangan yang sangat baik untuk MDRA dan Dragster Tanah Air. So untuk tahun 2024 ni MDRA ada tak apa-apa perancangan aktiviti untuk Dragster kat Malaysia ni? Mesti ada, betul tak Din? Memang ada. Cerita. Cuba cerita. Salah satunya dia akan wujudkan balik terpadu. 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 Saya ingat terpadu. Ingat tahun 2020. Ya, dia ingat. Kita tak boleh nak teruskan benda tu. Sebab apa? Masa tu pun MDRA tak ada lagi. Dan tu Persatuan Andi Dragster. Nak wujudkan satu event yang mana nama dia terpadu. Kita dapat diteruskan pasal PKP, masa tu PKP, COVID apa semua kan. Jadi terpadu ni akan diadakan balik, wujudkan balik pada tahun ni 2024. Best tu. Memang best. Tapi untuk terpadu ni nanti mungkin kita boleh ceritakan dekat sesi yang lain lah. Sebab panjang cerita dia tu pasal terpadu. Boleh. Okay, and then selain daripada terpadu ada satu lagi event yang akan kita ceritakan secara detail hari ni. Betul. Apa tu Din? Tahun ni kita akan adakan Malaysia Drag Battle. MDB singkatan. Drag Battle. Kalau dulu ada SDB, sekarang kita ada MDB. Tarikh tu bila Din? 23, 24, 25 hari bulan ni 2 Februari. Dah dekat dah. 2 minggu. 2 minggu lagi. Dekat Kat mana race ni? Dekat Terengganu. Terengganu mana? Airport ke? Tu dekat Terengganu Drag Street. Di Tagong Badak. Di Tagong Badak. Nama panggilan glamour dia Lita Gong Badak. Ya. Okey, selain daripada itu Din, ada tak apa-apa aktiviti lagi yang MDRA plankan? Ada. Kita akan adakan Majlis Anugerah Drag Malaysia. Wow. Madam. Ingat zaman Sepang? Ingat. Hujung tahun kita dapat apa? Pergi kat hotel tu. Macam AJL ke apa ni? Lebih kurang macam tu lah. Penyampaian hadiah. Kita nak menghargai Dragster tu kan. Bagus. So, MDRA akan adakan balik benda-benda tu lah. Dia nak bagi apa Din? Dia nak bagi anugerah macam kategori VTEC terpantas, driver paling berdisiplin, macam-macam tu lah. Menarik tu. Lagi satu Din, tadi kan kita cerita pasal nak selaraskan rules and regulation, betul tak? Rules and regulation ni contoh dia seperti apa? Rules and regulation ni contoh dia macam dia lebih pada safety lah, safety related. Roll cage, benda-benda yang untuk safety for dragster ni lah. Itu yang apa nama kategori yang terbaru ni apa? Pro Street. Kalau sebelum ni dia tak ada roll cage, tapi dengar sekarang dah ada roll cage. Dah benar ada. Pasal dia dah dekat sangat, hampir dengan pro drag. So dia ni as a stepping stone untuk ke pro drag. I see. Kereta-kereta ni pun, kereta Pro Street ni consider laju juga. Laju dan lighted. Jadi diorang ni kalau ikutkan diwajibkan dah. So roll cage 6 point lah roll cage kan? Point kalau boleh. Kalau boleh 6 point lah. Seeloknya lah. Yang lebih. Bukan macam roll cage yang dekat US yang macam ada apa nama driver cage. Yang itu lebih pada pro drag. Ataupun mungkin satu hari nantilah bila Pro Street kita lagi laju. Mungkin kita akan buatkan set bracket timing tu. Biasanya kalau kereta tu below 10 second, so kita kena improvekan lah benda tu. Tapi dragster sendiri, dia orang sendiri boleh ambil inisiatif nak pasang untuk keselamatan. Walaupun kereta dia slow, boleh tapi dia rasa untuk keselamatan dia, why not? Itu ciri-ciri dragster yang kita nakkan tu. Okay. Alright. Selain daripada tu ada apa-apa ni tak yang berkenaan dengan peraturan ni? Dalam peraturan ni juga kita akan bincangkan pasal cross class rules. Maknanya daripada kategori super street nak masuk ke pro street, ataupun daripada kategori real street nak masuk ke super street, ke nak masuk ke pro street. Jadi kita akan bincang benda-benda tu juga Okey, selain daripada tu ada tak apa-apa isu berbangkit berkenaan dengan
rules and regulation ni? Ada sebelum ni. Dia macam orang panggil kisah lompat parti. So kita dalam ni kita bincangkan pasal cross class rules. Contoh dia macam kategori super street. Super street nak masuk pro street, pro street nak masuk pro drag, ataupun real street nak masuk super street. Macam-macam tu lah. Kenapa tu? Daripada super street nak masuk pro street, contoh dia? Contoh super street nak masuk ke pro street, macam super street tak perlu ada roll cage. Okey. Pro street dah kena ada roll cage. Baik. Jadi dia orang nak masuk ke kategori tu ataupun kelas tu, dia kena follow rules kelas tu. Maksudnya sebelum ni dia main satu kategori, dia boleh main boleh lompat-lompat lah, boleh lompat-lompat. Oh. Jadi kali ni untuk kategori pro street kena ada roll cage. Okay. For example lah, contoh dia super street tak ada. Jadi kalau dia nak masuk ke sana, dia kena pasang dia roll kena cage. pasang juga roll cage. Kalau tak boleh pasang roll cage, tak dibenarkan masuk. I see. Walaupun kereta dia lebih laju daripada Ya. pro street tu. Betul. Ataupun kereta dia carry spec yang dalam super street ni, dia nak masuk dekat Nak pro cuba street nasib dalam pro street ke, pun tak boleh kalau dia tak ada roll cage. Tak boleh. Pasal dah ditetapkan rules tu, untuk kategori pro street dan pro drag kena ada roll cage. Okay, so kita harap driver-driver kita semua boleh Jelas lah. Jelas. Jadi untuk cross class rules ni, dragster kena faham rule set yang dah ditetapkan. Umpamanya daripada pro street nak turun ke real street. So kena ikut rules yang dalam real street. Bukan apa rules yang dalam super street tu boleh dibawa masuk pada real street. Tapi dia boleh berokes lah kan? Dia boleh berokes. Dengan keadaan rokes tu dia boleh masuk ke kategori yang bawah lah. Kalau dia ada roll cage, dia boleh turun bawah. Tak ada masalah. Tapi kena ikut juga rule set yang ada, seperti saiz tayar, mana depan dengan belakang kena sama. Minyak, tangki apa semua. And mungkin kalau ada kemusykilan lagi, driver-driver kita boleh berhubung dengan mana-mana AJK ataupun ahli MDRA yang ada dekat seluruh negara, lagi mudah. Sebab kadang-kadang penyampaian melalui bertulis apa semua ni susah nak difahami. Mungkin bila face to face, sembang depan-depan lagi senang nak faham. Betul. Okay. Selain daripada isu-isu roll cage, ada tak apa-apa isu lain? Okay, isu burnout. Yang ini sebelum ni memang Sekejap. Burnout tu benda apa? burnout ni untuk panaskan tayar. Biasakan yang berasap-berasap tu. Biasakan sebelum dragster masuk ke staging lane untuk dia nak proceed ke race dia, kan dia akan panaskan tayar dia yang sampai berasap apa semua tu. Okay, itu kita panggil burnout. Okay, kalau yang dia tak berasap tapi dia burnout sampai separuh track, Dipanggil test gear. test dia. Bukan dia nak burnout. Okay. So merugikan dia. Sebab bila keadaan dia pergi lebih jauh, dia patah balik, tayar dia sejuk. Dah sejuk. So dia nak tunggu staging balik, kadang-kadang tayar sejuk. So no point untuk Tak ada- jalan tayar. tak ada traction lah. Tak ada traction. Betul. Kenapa dia orang nak test gear tu? Sebenarnya tu kesempatan yang dia ada tempat untuk test. Sebab kita kat Malaysia ni tak ada tempat untuk test. Oh. Bila masa perlombaan tu Dia ambil peluang tu untuk test cukup tak RPM aku keluar ni ke. Jadi benda ni sepatutnya tak boleh berlaku lah. tak boleh berlaku Sebab waktu perlombaan. Untuk burnout hanya untuk memanaskan tayar, bukannya untuk cari staging point, staging RPM untuk kita nak keluar. Saya rasa peluang tu dia ada banyak bang, cuma peluang terakhir. Peluang terakhir. Kan sebab apa, kadang-kadang dia fikir lain track, lain dia Lain punya surface, ya. dia punya surface tu tak sama kan. Jadi dia Dia- main kat dia sini belok-belok. lain. Dia boleh main kat tempat ni, dia punya tak sama main tempat ni. Jadi dia nak test kat situ. Betul-betul. Dia burnout. So jadi lepas ni apa pendekatan MDRA dekat burnout ni? Di burnout ni MDRA akan benarkan hanya sekali saja burnout. Sekali macam mana tu? Sekali saja keluar sikit untuk je. burnout. Sekali saja. Mana boleh Amir Gobek selalu burnout 5 kali. Hanya benarkan sekali saja. Macam event dekat luar dibenarkan sekali saja. Lagi ada time frame dia pula. Maksud luar tu, luar luar mana? mana tu? Macam sebelum ni Tajikistan. saya pernah pergi ke Bangkok. Bangkok, okey. Rules dia burnout hanya sekali dalam time frame dia 10 saat sahaja dan tidak melepasi garisan 60 foot 60 kaki tu. Jadi benda tu bila saya tengok balik dia nampak macam efisien lah. Dia percepatkan perlombaan. Jadi tak ada Flow event pun lagi cepat lah. Event flow pun cepat. Jadi benda ni pun dragster kena alert lah. Itulah saya memang tengok kat Malaysia ni banyak rasa yang break the rules tu. Cowboy, yang burnout ni. style cowboy Memang kan? cowboy.
Sebab tak ada badan yang Kalau motor lagi best. Saya pernah tengok dia pergi test sampai tak nak hujung track. Sampai nak hujung. Dia patah balik. Dia pergi test lagi. Sampai 2-3 kali. Bagus jugalah benda ni. So kita boleh implement lah kot. Kita ni sebenarnya nak improvekan dragster, driver-driver ni kan. Bukan kita nak menyusahkan dia orang. Jadi semua dapat sama. Baru fair lah. Okey. Baik. Harap racer-racer kita pun dapat info yang terbaru berkenaan dengan apa yang MDRA dah cuba implementkan untuk improvekan kita punya rules and regulation and safety semua ni lah. Yalah, sebab rule ni bukan kita cipta sendiri. Kita bukan ikut rule antarabangsa. Standard antarabangsa. Standard antarabangsa. Bukan kita pakat-pakat untuk kita persetujui sendiri. Tak. Walaupun kita tak main kereta macam saya dah tak main buat masa sekarang lah. Jadi kita ikut rule tu yang standard. Maknanya rule ni bukan rule yang dibuat oleh Amigobic sendiri. Bukan. Saya pun tak pernah buat rule. Rules ni kita bincangkan juga dalam persatuan ni sendiri. Kita berbalah, kita berbincang untuk dapatkan satu orang kata putus. Bukan suka-suka je kita letak. Semua negeri dengan semua negeri. Semua negeri. Kita ada buat road tour. Lebih pada 1 tahun kita bincang perkara yang sama. Ya, betul. Tentang rule ni. Sebab kita nak bagi kepuasan kepada semua pihak Tak walaupun adalah tak boleh. isu kata berat sebelah. Rules ni siapa yang buat tak. Sebenarnya rules ni MDRA yang buat. Jadi MDRA tu kita kena tahu siapa MDRA ni. Semua dragster dalam tu. Jadi undang-undang tu dicipta dan dibincangkan dalam tu untuk diberikan kata putus.